Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu 'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, malam pertama kita pada diskusi kitab Al-Inas wal Musamarah. Siapa yang dengar saya nak test, nak dengar, nak tengok dari segi suara semua clear ke tak clear di Facebook dan juga di Google Meet. Minta respon sikit lah. Test? Jelas. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Macam mana nak buang benda ni? Lepas ni saya ingat saya nak guna Zoom lah, baru mudah sikit. Okay. Kita tunggu sekejap kawan-kawan kita. Dah ada berapa orang yang dah beli kitab Al-Inas wal Musamarah ni? Alhamdulillah. Siapa hari-hari pertama ni kita berkenalan lah dulu. Siapa yang tulis sikit datang daripada mana, contoh Mesir ke, ada yang Mesir, ada yang Malaysia. Okey, kita tunggu sekejap kawan-kawan sikit lagi. Jadi sebelum kita bincang tentang kitab yang sangat-sangat fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi saya ada letak 2-3 bahan. Pertama, matan kepada kitab Risalah Al-Adab fi ilmi adab al-bahsi wal munazarah yang ditulis oleh Syekh Mahyuddin Abdul Hamid. Kemudian tadi saya ada share juga bahan yang kita akan gunakan dalam kita punya kelas kita pada malam ini. Tapi saya minta sungguh-sungguh siapa yang ada kemampuan dia boleh beli kitab ni, yang saya anggap tidak akan rugi kalau kita ada kitab ni. Harga pun dalam 60 hingga ke 70. Jadi nanti saya bagi nombor telefon kawan-kawan kita yang jual kitab ni direct daripada Mesir, dan ada yang ready stock kat Malaysia. Mereka boleh bantu kita untuk dapatkan kitab ni. Jadi harga kitab ni mahal sikit lah, sebab kualiti dia dan penerbit dia Darul Dhiya ni memang terkenal lah. Dia macam LV je lah dia punya harga kitab dia ni. Tapi saya rasa RM60 tu berbaloi untuk dapatkan kitab Al-Musamarah ni. Bagi yang belum dapat, di Facebook dengar tak? Saya nak pastikan dulu. Ya, harganya 140 gini. Tu ada kawan kita. Siapa boleh lah nak tolong dapatkan. Tapi nanti saya bagi nombor 2-3 orang kontak yang boleh sediakan kitab ni. Dia mungkin ambil masa dalam 2 minggu sampailah Malaysia. Dan ada yang okey, sikit pengenalan lah. Saya mula mengkaji kitab Adabul Bahsi wal Munazarah ni bila dulu saya pernah hadiri kelas dengan Dr. Salim Abu Asi. Dia ada mengajar kitab ni di Mutayafah.
Dan boleh tengok rakaman dekat YouTube pun ada. Kemudian saya jadi berminat untuk nak mengkaji lebih mendalam, dan saya menghimpunkan semua mutun yang turas menjelaskan tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu adab al-bahsi wal munazarah ni. Jadi saya himpun semua. Adalah berapa antaranya kitab ilmu adab wal munazarah Hamzah Mustafa Afandi ni. Kemudian Al-Mujaz fi Adabil Bahsi wal Munazarah. Dan ni nanti kita boleh kongsi PDF. Dan kita juga ada buat risalah Al-Adab. Dulu pernah buat baca kitab yang sangat ringkas lah, tapi dia menjelaskan tentang keseluruhan ilmu. Tapi kita kena tahu setiap bidang ilmu ini dia ada peringkat dia, mubtadi, mutawassit dan muntahi. Jadi kitab Inas wal Musamarah ini saya beranggapan dia adalah marhalah mutawassit. Yang mana kitab-kitab yang contoh kitab Fan Adab wal Munazarah ni dia lebih kepada ringkasan, kepada penjelasan. Okey, kemudian Adabul Bahsi wal Munazarah ni juga adalah merupakan manifestasi ataupun implementasi kepada ilmu mantik. Jadi kalau kita nak faham ilmu adab al-bahsi wal munazarah ini dengan baik, maka kita juga perlu menguasai ilmu mantik dengan baik. Dia itu adalah merupakan sulam kepada ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi kebanyakan kita tengok ada tasyabuh, ada persamaan perbincangan, dan dia merupakan lanjutan kepada ilmu mantik. Kalau kita boleh kata dia tatbik kepada ilmu mantik, iaitu aplikasi kepada ilmu mantik. Okey, jadi kelas kita akan berjalan seminggu 2 kali. Jadi mungkin ambil masa yang berbulan-bulan. Kita tak boleh ambil masa dalam sebulan, tapi tidak ada masalah. Kita baca sampai selesai kelas kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya beranggapan kelas kita ini lebih kepada muzakarah sesama kita, yang mana ada persoalan ataupun dia nak menambah isi ataupun konten, ataupun nak menegur apa yang saya huraikan ini tidak tepat ataupun tidak, saya terima secara terbuka dan kita boleh berbincang. Jadi kalau boleh kita bawa masuk ilmu ini ke dalam wacana ilmu di Malaysia, supaya khilaf-khilaf yang berlaku di antara firaq ataupun di antara mazahib ataupun kumpulan-kumpulan sesama kita ini menjadi khilaf yang lebih tersusun, lebih teratur, lebih ada etika dan ada objektif, dan bukan hanya bertujuan untuk nak menang sahaja ataupun nak mengalahkan musuh sahaja. Dia mesti kita akan tengok nanti falsafah dan juga filosofi daripada ilmu Adabil Bahsi wal Munazarah. Jadi ada beberapa tesis. Ustaz klik turn off caption kat setting. Setting ni kat mana activity. Okey, sekejap. Dekat 3 dot. Oh, okey. Caption. Okey, terbaik. Okay, terima kasih sahabat, terima kasih. Okey. Ini antara kitab yang masing-masing dah ada risalah ni. Kitab ni dah boleh rujuk. Okey, kita bacalah. Kita start. Nanti saya akan huraikanlah sedikit sebab banyak tentang benda-benda yang perlulah. Tapi kalau kita tengok kitab ni, dia lebih kepada tahqiq sebenarnya. Tapi tahqiq yang sangat dakik, seolah-olah menyerupai syarah lah. Tapi metod dia tu lebih kepada tahqiq. Maksudnya dia ambil perkataan, kemudian dia letak footnote kat bawah, kemudian dia letak nota ataupun syarahan kepada perkataan yang di atas. Selalunya kalau kita tengok syarah ni, dia akan syarah sekali dengan matan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumi fi darain amin. Jadi kita tengok kitab Al-Inas wal Musamarah ala Risalatul Adab Al-Bahsi wal Munazarah di Syekh Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid. Kitab ni mumti' jiddan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ke surat 5 tu.
Ini mukadimah, dia tak ada dalam kitab yang saya hantar PDF tu. Mungkin dia ada banyak tabaah yang versi PDF tu tertinggal. Jadi sebab tu saya cuma masukkan kitab yang asal tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fa inni فإني كنت قد صنفت رسالة صغيرة الحجم في الأدب البحث والمناظرة منذ بضع سنين. Okay, saya kena set ni. Ajar kita amat. Syekhuna Ustaz Amir. Okey. Aku telah ya, ahlan bikum. Masya-Allah. Anta nawarna. فإني كنت قد صنفت رسالة صغيرة الحجم في الأدب البحث والمناظرة منذ بضع سنين. Itu Syekh telah menulis kitab yang ringkas, kecil dia punya hajmi dia tu, dia punya apa, kandungan dia. Berkenaan dengan ilmu adab al-bahsi wal munazarah berapa tahun yang lepas. Waqad tawakhaitu fiha suhulatul ibarah, yang mana dalam risalah tersebut Syekh hanya menulis dengan ayat yang mudah, wal wuduhul qasdi, dan tujuan yang jelas, wa kasratul tamsil, dan contoh yang banyak, walab a'rid fiha li dzikri ikhtilaf ulama. Dan Syekh tidak menulis ataupun tidak menjelaskan ataupun tidak membentangkan sebarang bentuk khilaf ulama. Jadi dia hanya membincangkan tentang parti kepada ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab yang lebih tinggi perbahasan dia, kan, dia mula memasukkan khilaf begitu dalam semua bidang ilmu. Waqad hazat hadhihi risalatu hina zaharat ala qubuli ikhwani min ulama al-jami' al-azhar wa tullabihi. Risalah ini diterima dengan baik kawan-kawan dia di kalangan ulama azhar dan pelajar. Fanafidat, maka hilang ataupun kita kata habis, dan kesemua jami'un nuskiha fil aqal min asy-syahr wahid. Sold out dalam masa sebulan. Wa mazala ikhwanu hafizahumullahu yataqadunani i'adatan nashriha. Dan sehinggalah kawan-kawan Syekh ni menyuruh untuk mengulang cetak risalah yang dia tulis tersebut. Wa ana la ajidu fi min waqti ma yu'inu ala ijabatihim. Tapi aku tak punya masa yang cukup untuk nak menjawab ataupun nak memenuhi permintaan mereka. Summa kana min dawa'i al-ghibtati anna ra'at lajnatu ikhtiyar al-kutub ad-dirasiyah fi al-idaratul 'ammah li Jami' al-Azhar anna hadhihi risalata salihatun lidirasati fil qism as-sanawi min al-ma'ahid ad-diniyah. Okay, kemudian kita ada keinginan daripada ataupun hasrat daripada lajnah pemilihan kitab-kitab yang digunakan untuk belajar, jadikan silibus. Jadi mereka melihat risalah yang aku tulis ini bersesuaian untuk digunakan di sekolah-sekolah menengah, mahat-mahat agama. Fakana ma mimma yufarridu alayya wajib syukri hadhil yad an aquma bi murajaatiha. Maka lepas mereka setuju tu, barulah Syekh setuju untuk nak buat revise tentang penulisan kitab risalah adab ini. Waqad fa'altu fa'adaftu ilaiha kathiran min al-amthilah wat taminat. Maka saya kata di sini aku tambah banyak lagi contoh dan juga latihan-latihan. Wa hazabtu ibarataha wa naqahtuha, dan aku macam menilai balik dia punya menyusun semula dan mengemaskinilah. Wa hazabtu ibarataha wa naqahtuha faja'at kama sa'adwa wasirra as-sadiq. Maka datanglah ataupun muncullah benda ini seperti yang kita tengok. Wa inni arjullaha ta'ala an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wa an yanfa'a biha an-naf'a al-marjuwa minha innahu ni'mal maula wa ni'mal masir.
Di antara harapan Syekh lah. Jadi kita tengok Syekh Muhammad Mahyudin Abdul Hamid ni seorang yang tokoh yang sangat banyak mentahqiq kitab Nahunya Syujuz Zahab, dan kitab Aqidah, dan kitab hatta kebanyakan semua dalam bidang fan ataupun funun ni ada Syekh punya apa panggil tahqiq ataupun karangan Syekh dalam setiap bidang ilmu. Jadi kalau jumpa kitab Syekh Mahyudin Abdul Hamid ni, beli, jangan ragu-ragu. Okey. Okey, kemudian kita masuk al-muqaddimat. Okey, di sini Syekh Mahyudin Abdul Hamid dia terus masuk ke dalam perbincangan ilmu adabil bahsi wal munazarah. Tetapi muqaddimat yang dikemukakan di sini dia ada dua muqaddimat. Kalau kita tengok tahqiq di bawah tu, summa innal muqaddimah min haitsu yan'ani. Ini selalu dijelaskan oleh syekh-syekh di Azhar, Syekh Usama. Kemudian kita kena pandai, kita kena membezakan di antara muqaddimah kitab dengan muqaddimah ilm ataupun muqaddimah ilmu. Dia ada dua perbezaan. Okey. Okey, kat sini Jadi kalau kita tengok muqaddimah kitab itu adalah ismun li ta'ifatin min kalami taqaddamat amama al-maqsud irtibatin laha biha wa intifa'u biha fihi wa amma tsaniyah. Okay, bagi muqaddimah kitab dia adalah sekumpulan, nama bagi sekumpulan yang mana minal kalam taqaddamat amamal maqsud, yang didahulukan, yang mana yang ada kaitan lah dengan kitab yang ditulis tersebut lah. Maksudnya kita kalau kita tengok muqaddimah kitab kitab lah secara umumnya, di situlah dijelaskan tentang kenapa dia tulis kitab ini, manhaj, metodologi yang digunakan dalam penulisan kitab, kemudian apa motif ataupun dawai, dan di situ juga dijelaskan tentang kadang-kadang dia setiap penulis ni dia ada dia punya apa panggil keistimewaan masing-masing lah. Maksudnya tak semua kitab itu ditulis dengan tujuan yang sama, dengan matlamat yang sama. Tapi ada tu macam contoh kita tengok Risalah Al-Istihsan, itu ditulis oleh Imam Asy'ari untuk nak menjawab ataupun nak mengutus risalah kepada orang yang bertanyakan soalan kepada dia berkenaan dengan hal mempelajari ilmu kalam. Kemudian kita tengok kitab-kitab yang lain, macam Imam Jawharatul Tauhid, Imam Laqani yang tulis kitab atas unta semalaman, yang mengarang nazam dia yang masyhur. Kemudian banyak lagi lah. Yang kebanyakan kita tengok pertama untuk menjawab permintaan, itu antara yang masyhur lah. Yang kedua untuk nak menyelesaikan isu yang berlaku pada zaman dia. Jadi kitab tersebut untuk nak menjawab isu-isu semasa yang berlaku pada zaman dia. Kemudian antara sebab-sebab yang lain, itu kehendak penulis sendirilah untuk nak menyambung bidang ilmu tertentu. Jadi dia menyumbang penulisan dia. Ini kadang-kadang diceritakan di dalam muqaddimah kitab. Jadi sebab itu muqaddimah kitab ini penting untuk difahami supaya kita tahu. Jadi saya boleh katalah, judge, kalau mak saya kata don't judge a book by its cover kan, tapi kita kata judge a book by its preface. Nilailah buku tersebut pada muqaddimah dia, ataupun kata apa, kalau bahasa Melayu sekapur sirih apa semua itulah. Jadi muqaddimah ni penting sebab dia akan menjelaskan sikit sebanyak tentang kalau kita tengok pula di dalam kitab-kitab Jawi, begitu juga kitab-kitab Jawi juga dijelaskan kenapa ditulis untuk nak menjawab persoalan pelajar dia. Kadang-kadang untuk pelajar-pelajar menghadapi masalah, jadi untuk nak faham kitab tersebut pada zaman dia, kitab yang lebih susah, maka ditulis kitab yang kedua untuk nak memudahkan kefahaman. Itu juga kadang-kadang dijelaskan bila ditulis kitab tu. Ada satu kitab Faidul Haram, dia ditulis sebab dia cerita kat mukadimah kitab tersebut
kitab Faidul Haram ni sangat menarik. Nanti saya akan buka kelas nanti. Dia adalah ilmu berkenaan dengan adab al-mutalaah, adabul qiraah, bagaimana kaedah ataupun metodologi untuk kita revise, untuk kita buat nak bincangkan sesuatu perkara, macam mana nak mutalaah, maksudnya nak revise sesuatu bidang ilmu. Kemudian adab qiraat juga termasuk dalam benda tersebut. Ni antara ilmu-ilmu baru yang muncul lah. Okey, kemudian kedua ada jenis kedua mukadimah ilmu. Okey, mukadimah kitab kita dah selesai. Okey, kemudian mukadimah ilmu adalah menjelaskan tentang mabadi asyarah, epistemologi bagi setiap satu ilmu. Yang ada 10 tu lah. Mabadiul asyarah, ta'rif, kemudian kena dengan samarah, faedah, hukum, istimdad sesuatu ilmu. Itu dipanggil sebagai mukadimah ilmu, iaitu mukadimah pengenalan berkenaan dengan ilmu tersebut, membincangkan tentang epistemologi ilmu tersebut. Kemudian jadi yang kedua itu faizmun lima yatawaqqafu alaihi syuru' fil ilmi al basirah, wa allati yu'nawnu laha bil mabadi asyarah, wa hiya muradat syekh biqawli al muqaddimat, wa inma dzakara syekh hadhihi al muqaddimat liyakuna syuru' talib fi hadha al ilmi al basirah. Jadi tujuan ataupun kita tengok apabila Syekh menulis mukaddimat di sini adalah dimaksudkan di situ adalah mukaddimat ilmi. Jadi perbincangan tentang mukaddimat ilmi dengan mukaddimat kitab ni saya dengar daripada Syekh Usamah. Dia hurai panjang. Dia hebatlah sebab dia boleh ingat semua kitab-kitab yang dia baca. Okey, kemudian kita masuk tentang perbahasan ta'riful ilmi wal mawdu'ihi wa faidatihi wa wadi'ihi wa nisbatihi ila ghairihi, kemudian hukmihi wa aqsamil qaul bayan wa ma tajri munadhara fihi. Okey. Okey. Ta'riful munazarah, al-munazarah fil lughah tutlaqu ala iddatil ma'ani. Okay, munazarah dia dari segi bahasa digunakan ke atas banyak makna ataupun disebut ke atas banyak makna. Okay, minha al-muqabalah wa minha al-mukafaah. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita baca syarah kita akan jumpalah. Okay, kita tengok syarah yang pertama tu, ai hadzal muqaddimat kainatu fil bayan ta'rif al-ilmi wa inna ma lam yakun fi hadil ilmi li anna had la yakuna illa bi zatiyat bi khilaf at-ta'rif fa innahu shamilun lil hadi wal rasmi wa ma yulhaqu bi rasmi kat taqsimi wa tamthili wa lamma kana sayadhkuru syekhuna rasman la haddan husnul ta'bir bit ta'rif. Okey, jadi dia kata kat sini muqaddimat yang dimaksudkan itu adalah menjelaskan tentang ta'rif hadil ilmi wa inna ma lam yakun fil hadil ilmi. Dia tidak menyebut tentang hadil ilmi. Ini orang kata apa, apabila nak mensyarah satu qaul tu, kita tengok bididdiha dengan lawan dia. Kenapa saya tak guna ta'rif, kenapa saya tak guna had, kenapa saya guna ta'rif? Sebab li'anna had la yakuna illa bi zati'. Sebab had di sisi manatiqah hanya digunakan untuk ta'rif bil had, iaitu bil jinsi dengan bil fas. Contoh haiwanun natiq itu ta'rif bil had, iaitu bil zatiyat. Sebab ta'rif maksudnya had itu lebih digunakan pada ta'rif yang berdasarkan pada zatiyat. Zatiyat itu adalah jinsun dan faslun. Sebab dalam qulatul qams kita ada zatiyat dengan aradiyat. Zatiyat itu yang tiga, jins, naut, fas. Manakala aradiyat itu adalah adul am dengan khassah. Okey. Fa innahu syamilun lil hadi wa rasmi. Tapi bila sebut ta'rif, dia merangkumi had dengan bil had, ta'rif bil had dengan ta'rif bil rasmi. Wa ma yulhaqu bil rasmi, dan apa-apa yang berkaitan dengan rasam. Jadi
apa yang kita dapat kat sini, ta'rif itu lebih umum daripada al-had. Taksim wa tamsil. Ini kalau kita mengemukakan sesuatu ta'rif, contoh kita kata apa itu jumlah. Jumlah adalah ismun wa fi'lun. Apa itu al-kalimah. Al-kalimah adalah ismun wa fi'lun wa harf. Itu ada ta'rif bi taksim. Okey, wa tamsil ataupun dengan contoh. Walamma kana ma sayadhkuru syekhuna rasman la haddad. Tetapi syekh di sini menggunakan ta'rif bir rasam. Yang kita lebih baik di situ menggunakan ayat ataupun perkataan ta'rif, sebab ta'rif ni merangkumi ta'rif bil had dengan ta'rif bil rasam. Itu maksud. Jadi bila sebut had, hanya dikhususkan kepada ta'rif bil jinsi dengan ataupun dengan nau' ataupun dengan jins dengan fas. Okey. Kemudian al-munazarah fil lughah tutlaqu ala addatil ma'ani. Al-munazarah di sini ta'biru musy'arun bi annahu dzakara ba'da wa taraka ba'da. Okey, tak ada apa. Okey. Kemudian al-munazarah, perdebatan dia dalam segi bahasanya merujuk kepada beberapa makna. Yang pertamanya adalah al-muqabalah. Okey, yang bermaksud al-muhadzah, inna kullu minal mutanazirain yuqabilu akhar wa yuwajihuhu, iaitu dua orang yang berdebat, dia berhadapan dengan orang yang dia nak berdebat lah, maksudnya dua pihak. Wa fi isyaratun ila an yajlisa kullu minal mutanazirain qibalatal akhar, maksudnya bertentangan. Itu maksud dia disebut sebagai kenapa dinamakan munazarah itu adalah muqabalah, sebab duduk di hadapan, berhadapan upon okey, ataupun opponent. Okey, itu maksud muqabalah di makna tadad. Dan juga wayah tamilu anal muqabalah li'alla yash'uru ahadahuma bi'adamil musawah. Maksudnya dia tidak boleh seseorang itu merasakan ada benda yang tak sama. Contoh, kalau kita tengok perdebatan ataupun majlis sesuatu ilmu munazarah itu mesti floor tu kena sama lah. Maksudnya kalau duduk di tempat yang sama tinggi, kena sama tinggi. Tak boleh kawan duduk atas, seorang duduk bawah. Jadi takut ada seorang salah satu pihak rasa tak selesa dan dia rasa itu adalah satu penghinaan. Jadi itu termasuk dalam adab al-bahsi wal munazarah. Okey, annal muqabalah bermakna tadad wa ta'akus, iaitu bermaksud berlawanan, bertentangan. Li anna kulla minal mutanaziraini yansuru qawlan mu'akisan lil qawl akhar, kerana kedua-dua pihak untuk memenangkan pendapat dia ataupun dakwaan dia yang bercanggah dengan pendapat yang musuh. Jadi sebab itu kalau kita tengok munazarah itu berlaku bila satu perkara ada dua hukum. Satu perkara ada dua hukum, maka di situlah timbul munazarah. Okey. Kalau pembahasan tentang, kalau kita tengok kalau sesuatu pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan tersebut tidak ada pencanggahan, cuma perbezaan dari sudut umum wal khusus, itu kita boleh selesaikan. Okey. Maksudnya kalau kita tengok ada berlaku ta'arud adillah ataupun tanakud adillah, itu benda-benda yang boleh ditaufikkan, sama ada hubungan yang umum wal khusus, sama ada ini kuli, sama ada ini juz'i. Tapi kalau munazarah itu mesti satu benda ada dua hukum, iaitu dua hukum yang bertentangan. Contoh, ahli falsafah kata alam hadis, alam qadim. Mutakalimin kata alam hadis. Itu orang kata apa? Dua benda yang bercanggah. Satu benda tapi dua hukum. Okey. Dua pandangan. Kemudian al-mukafa'ah yang keenam bermakna al-mumatsalah fa hiya ma'khuzatun minan nadhir bermakna al-mukafi fa fi isy'arun
بأنه ينبغي أن يكون متناظران متكافئين في العلم ولو بحسب الاعتقاد لا واقع. Iaitu mumasalah ataupun kita kata mukafa'ah, maksudnya kena apa dalam bahasa Melayu, serasi, sama lah maksudnya. Kalau kita kata berkahwin tu nak kena sekufu, sama level. Okey, bermaksud minan nazir. Nazir itu yang sama. Bimakna al-mukafi fa in fihi isy'arun bi annahu yanbaghi an yakuna mutanadhirain. Dia orang yang bertelagah tersebut, yang ingin berdebat tu mestilah sekufu pada ilmu walau bihasabil i'tiqad. Sama ada secara i'tiqad sahaja, tapi realiti tak pun. Cukup sekadar i'tiqad. Maksudnya kalau budak SPM bergaduh dengan budak SPM lah. Kalau budak degree bergaduh dengan budak degree. Kalau budak master bergaduh dengan budak master. Macam tu alamat dia. Jangan seorang yang alim tiba-tiba dia nak munazarah dengan orang yang tak bersekolah. Jadi musibah lah. Dia banyak benda tak hadir dalam kedudukan yang tidak hadir. Dia mesti sekufu, mesti yang sepadan, yang selari. Okey. Wa yahtamilu aidan, ini yang Syekh jelaskan tentang makna-makna lain bagi munazarah minan nazar. Okey, satu lagi. Buku ni juga ditulis. Saya lupa nak baca mukadimah penulis. Tapi tak apa sangatlah. Dia mukadimah penulis. Sekejap. Ni mukadimah. Dia tulis dekat tempat lain lah. Nanti saya snap dekat Facebook, dekat laman web. Okey, jadi antara makna lain, sebab satu lagi kelebihan tahqiq Syekh ni, Syekh Abu Hamzah ni, Syekh Mustafa Abdul Nabi ni, dia ambil daripada kitab-kitab mutawalat yang lain, yang kitab turas seperti Syarah Rasyidiyah, Syarah Walidiyah, kemudian Adabul Wahsi wal Munazarah oleh Mustafa Sabri, kemudian banyaklah kitab-kitab yang disebut dekat sini ada. Dia ambil mustafad minat taqrir al-qawanin wal walidiyah wa syuruhiha wa hawasyiha wa rasyidiyah wa hawasyiha wa adabul hanafi wa syuruhi wal hawashi. Jadi kalau kita himpun semua kitab-kitab ni, lebih kurang depa punya syarahan itu adalah yang saling melengkapi. Jadi bila saya kumpul kat sini, jadi mudahlah kita. Saya akan jangka kitab ni akan meletup. Kalau dia akan meletup seluruh dunia lah, maksudnya akan viral. Tahqiq dia semua tahqiq yang baik. Kalau jumpa tahqiq Abu Hamzah ni, belilah, jangan menyesal. Dia tak ada kerugian. Okey, kemudian kita tahu antara makna al-munazarah tu minan nadri bermakna ar-ru'yah al-basirah, iaitu melihat dengan jelas. Li anna kulla minal mutanadhiraini yanzuru ila al-akhar bi intibahin wa tayaqquzin, iaitu kerana dua-dua pihak yang bertelagah tersebut ataupun berdebat tersebut melihat antara satu sama lain dengan keadaan yang sedar, dengan keadaan yang kita kata alert, sangat alert lah. Okey, au minan nazar bermakna al-fikri, iaitu nazar dengan maksud fikir. Di anna kulla minal mutanadhiraini yum'inu nazar wal fikra fil qawli sahibi, kerana kedua pihak mereka ni mendalami ataupun memperhalusi, memikirkan tentang pendapat qaul sahibihi, orang yang pendakwa tersebut. Bal yadfa'uhu qabla ta'ammuli, bahkan dia tidak akan melawan. Fala yadfa'u qabla ta'ammuli, tak akan bertindak sebelum dia berfikir tentang apa tersebut. Sebab itu dinamakan juga sebagai an-nazar atau munazarah bermakna an-nazar. Okey, kemudian au minan nazar bermakna al-inzar au al-intizar. Lianna kulla mutanadhirain yantadhiru akhar hatta yatamama taqriruhu qawlu fa hadhihi al-ma'ani al-khamsah. Okey, dia kata juga nazar itu juga daripada perkataan al-inzar ataupun intizar, sebab kedua-dua pihak ni menunggu antara satu sama lain. Macam orang silat lah kan, kita tunggu siapa yang nak tumbuk dulu, kan, siapa yang nak keluar buah dulu. Jadi dua-dua pakat menunggu. Begitu juga dalam penghujahan. Jadi masing-masing menunggu antara satu sama lain. Jadi inilah makna-makna yang kalau kamu baca buku-buku turas yang lain pun,
Inilah makna yang ada, yang dijelaskan. Saya dah tengok, tapi saya tengok ada satu kitab, kitab Al-Jadal tu, dia datangkan 32 perkataan munazarah, yang sama makna dengan munazarah. Banyaklah, antaranya yang 5 ni. Kemudian yang bersifat semua musaraah, juga musaraah juga disebut sebagai al-munazarah. Jadi yang lebih af'al ta'adiyah tu, yang bersifat kelakuan dua pihak itu ataupun tindak balas, al-mufa'alah, di antara kedua-dua pihak itu, semua dimasukkan ke dalam ma'ani bagi al-munazarah. Okey, wa tutlaqu fi istilahi ala taraddudi al-kalami baina syakhsaini yuqsidu kullu wahidin minhuma tashiha qawlihi wa ibtala qawli sahibihi ma'a rukbati minhuma fi zuhuril haq. Okey, kita tengok dulu. Takut ramai. Aduh, dok. Okey, terima kasih Muhammad Hakim. Okey. Ma'a rukbatin fi kulli minhuma fi zuhuril haq. Okey, dari segi istilah, taraddudul kalami baina syakhsaini, berbalas-balas percakapan di antara dua individu, yaqsidu, yang mana masing-masing, kullu wahidin, berkehendakkan ataupun berniatkan, bertujuan, minhuma tahsiha qawlihi, untuk nak membetulkan qaul dia, wa ibtalu qaul sahibihi, dan membatalkan ataupun menolak qaul lawan dia. Okay. Ma'a rukbati fi kulli minhuma fi zuhuril haq, berserta dengan masing-masing nakkan salah daripada kedua-dua pihak tadi, nak untuk bertujuan zuhuril haq, untuk nak menzahirkan ataupun mencari kebenaran lah, kalau bahasa ini. Kita berbalah tersebut adalah untuk mencari kebenaran. Itu asal kepada takrif, definisi. Nanti kita akan bincang, adakah kedua-dua pihak itu perlu kepada niat yang sama, maksudnya nak cari kebenaran. Tapi kalau kita tengok hari ini, perdebatan nak menang, ataupun bukan bertujuan untuk nak mendapatkan kebenaran, tapi untuk nak intisarul fardi, ataupun intisarul mazhab, ataupun intisarul firaq ataupun farid, nak memenangkan kumpulan dia, ataupun mazhab dia, ataupun puak dia, ataupun perkataan dia sendiri. Jadi syarah ni panjang sikit lah. Okey, dari segi istilah, taraddudul kalam ni, berbalas-balas kalam. Okey, dari segi istilah, i'lam anna al-munadharah tutlaqu fil urufi ala ma'nayain, atau al-awwalu huwa al-ilmu al-makhsus, iaitu ilmu yang terkhusus yang kita belajar pada malam ini lah. Wa haddu bi anna masailu yubhasu fiha 'anil ahwali wa dhaif mutanadhiraini min haitsu kaunuha maqbulatan aw mardudatan, wa rassamuhu, dari segi ta'rif bil rasam, ta'rif bil had, ni kata kehebatan tahqiq ni, dia boleh datangkan ta'rif dengan had, iaitu masailul yubhasu, topik-topik ataupun masalah-masalah yang dibincangkan mengenaan dengan keadaan dan juga fungsi, tugas dua pihak yang sama ada keadaan tersebut diterima ataupun mardudah. Itu dari segi ta'rif bil had, iaitu bincang tentang keadaan dan juga tugas yang perlu dimainkan oleh kedua-dua pihak. Contoh, kalau seorang pendakwa mendakwa sesuatu, jadi apa pihak pembangkang ataupun pihak lawan untuk nak memulakan bangkangannya. Jadi dia ada disiplin, kaedah disiplin tersebut. Dari segi ta'rif bil rasam, ilmun yu'rafu fihi sahihul daf'i minal fasi, iaitu ilmu untuk nak mengetahui kebenaran, ad-dafa', mempertahankan sesuatu, sama ada kebenaran atau kebetulan, betul dan juga salah tindakan tersebut. Ai ad-daf'u ahad mutanaziraini qaulu sahibihi, iaitu seseorang, salah satu daripada dua pihak yang bertalagak ataupun yang berdebat, untuk nak menolak kalam ataupun pendapat yang pendakwa itulah. Jadi itu ta'rif bil rasam. Jadi kalau kita tengok, ta'rif yang pertama tadi adalah had, ta'rif yang kedua itu adalah ta'rif bil rasam.
li'anna al-awwal i'tubirat fihi jihatil wahdah al-ilmu dzatiyah. Sebab yang pertama tadi dia melihat kepada zat, dari segi zat. Memang ilmu ni membincangkan tentang ahwal wal wazaif al-mutanazirah ini. Okey, kedua-dua. Tapi kalau kita tengok rasam itu lebih kepada al-faidah. Jadi ghayah itu termasuk dalam bil rasmi. Itu yang kita fahamlah. Yang dimaksudkan tentang ta'rif bil rasam. Iaitu hiyal mawdu'ul ilmi, iaitu topik yang dibincangkan dalam ilmu ini. Id kullu mas'alati min masailihi la madqalun fi ma'rifatil ahwal wal wazaif mutanadhiraini. Jadi saya bukan nak, tak mau tinggal ni, tapi kena baca sebab ini semua maklumat yang penting untuk kita kita faham. Sebab nanti bila ke depan kita lebih lagi mudah. Sebab Syekh dah jelaskan tentang apa topik perbincangan dia, kemudian dari segi kenapa takrif itu diambil daripada takrif bil had, iaitu merujuk kepada topik yang dibincangkan dalam ilmu tersebut. Memang identiti sebahagian daripada mahiyah ilmu adab al-bahsi wal munazarah, iaitu bincangan tentang ahwal mutanadhirain ataupun wadhaif, tugas. Okey, kemudian wasani u'tubirat fihi jihatul wahdatihi aradiyah, dari sudut arad. Ni samratul ilmi, iaitu faedah, dan juga hasil daripada ilmu tersebut. Allati ya ma'rifatus sahih daf'i wal fasi, iaitu mengetahui kebenaran dan kesilapan, menolak hujah seseorang. Fa ilmun ta'simu mura'atu hazini, iaitu ilmu, ni kita tengok tarikh ni penting sebab tarikh ni dia membezakan di antara ilmu mantik dengan ilmu adab al-bahsi wal munadharah. Fa huwa ilmun ta'simu mura'atu hadhina 'anil khata' fil mubahathat al-juz'iyah. Okey, nampak? Iaitu ilmu yang memelihara akal daripada melakukan kesalahan di dalam perbahasan juz'iyah. Okey, kalau takrif ilmu mantik takrif bil rasam, iaitu ilmun ta'simu mura'atu hadhina 'anil khata' fil fikri. Fil fikri itu ilmu mantik. Jadi sebab itu takrif ni adalah takrif bagi ilmu adab bil munazarah, iaitu bukan fil fikri tapi fil mubahasat al-juz'iyah. Jadi kalau kita nak faham tentang mubahasat juz'iyah ni, kena faham ilmu mantik dahulu, iaitu fil fikri. Baru bila kita faham ilmu mantik, kita tak melakukan kesalahan dalam berfikir. Kemudian bila tak lakukan kesalahan dalam berfikir, kemudian bila kita nak berdebat, maksudnya bila orang nak berdebat ni, dia mesti seorang yang berfikir dahulu, baru dia boleh berdebat. Maksudnya kemampuan dia tu. Jadi ini takrif yang sangat baik, sebab kita boleh bezakan terus dengan ilmu mantik. Ni dekat sini, nampak tak sahabat-sahabat? Sebab tu saya scan juga kitab ni supaya kita ambil manfaat. Okey, ilmun ta'simu mura'atuha az-zihna anil qata' fil mubahasat al-juz'iyah. Kalau dalam mantik, kalau ta'rif bil rasam ini, ta'simu mura'atuha, iaitu ilmu yang memelihara akal. Sekiranya kita memelihara kaedah-kaedah dia ilmu ni, dia sifat dia macam ni. Macam ilmu nahu, kalau kita tak memelihara qawanin nahu, dia tak akan terpelihara kita punya kalam kita. Akan berlaku kesalahan dalam percakapan, tak ikut kaedah bahasa Arab, atau kesalahan yang membawa kepada al-fadhihah, kesalahan yang besar. Jadi kalau dia macam kalau kita ada helmet, kita tak pakai, jadi tak dapat menjaga kepala kita, macam itulah. Jadi ilmu ni dia adalah ilmu alat yang perlu kita guna ilmu ni untuk nak dalam nak berdebat. Jadi kalau kedua-dua pihak tahu disiplin ilmu ini, sebenarnya kalau kita tengok ilmu adab al-bahsi wal munadharah ni, kita jangan terhadkan kepada perdebatan secara live. Maksudnya bila nak bertelagah baru nak guna. Sebenarnya ilmu adabil bahsi wal munadharah ini, dengan nama dia tu adabul bahsi, saya lebih suka untuk nak applykan adabul bahsi ni dalam penulisan kita, dalam pembacaan kita, dan dalam apa panggil analisis kita. Kita boleh apply. Seperti contoh kita nak
nak analisis tentang definisi yang dikemukakan oleh seorang ulama dalam mana-mana kitab. Jadi kita boleh nilai definisi tersebut satu persatu, apa pertikaian yang kita boleh mulakan. Jadi kalau kita tengok dahulu, perdebatan pada setiap zaman dia berlaku secara langsung. Kalau zaman Al-Ma'mun dan sebagainya. Tapi perdebatan juga berlaku dalam kitab. Kalau kita tengok kitab Tahafut Falasifah, kitab kitab fiqh lah, kitab fiqhul mazhab ataupun fiqh muqarrar, di situ juga berlaku jadal tapi dalam bentuk tulisan. Maksudnya depa apply ilmu adab al-bahsi wal munazarah tu dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kitab banyaklah kitab, kalau kita tengok kitab yang muqarrar ini, kebanyakan dia akan kritik hujah ataupun ta'rif ataupun qaul yang dikemukakan oleh mazhab lain. Itu dia memainkan peranan al-naqdu, al-man'u dan juga al-mu'aradah. Dia ada aspek dia. Tapi sebab tu kalau kita mahir ilmu ni, kita tahu oh ini syekh ni dia berada pada marhalah an-naqdu contoh. So dia kritik ataupun dia talabud dalil, al-man'u di situ. Kemudian ataupun al-naqdu, dia mengkritik dalil tersebut. Kemudian dia datangkan dalil yang lain. Itu adalah mu'aradah. Jadi benda-benda tersebut kita boleh define. Sebab penulis ni mereka tak sebut mereka buat apa waktu tersebut, tapi mereka apply terus dalam penulisan mereka. Jadi kita yang kena sedar. Macam contoh dalam kitab kita pun penulis tak sebut ini fa'il, ini maf'ul, tapi kalau kita belajar nahwu kita kenal ini fa'il, ini maf'ul, ini mansub, ini marfu'. Jadi begitu juga dalam bila kita menguasai ilmu adab al-bahsi wa munazarah ini, kita dapat kena pasti apabila perbahasan dalam kitab fiqh muqarrar, dalam kitab-kitab akidah yang bersifat mengkritik Mu'tazilah, mengkritik ahli falsafah. Jadi pada masyayikh kita, mereka sangat berdisiplin mengaplikasikan ilmu ini. Cuma bila kita tak tahu, sebab dulu saya pun pernah baca kitab, saya nampak semacam je maksudnya. Tapi bila kita kuasai ilmu adab al-bahsi wa munazarah tu, bila kita baca, masya-Allah, rupanya sangat tersusun hujah saya. Daripada satu apa panggil? Kalau contoh, saya nak bagi contoh yang kitab saya tengah kaji. Apabila Syekh mendatangkan penghujahan dalam satu contoh bab Qidamul Alam, Syekh akan mulakan dengan mengemukakan kias yang bertaraf burhan. Kemudian dia akan tasih setiap muqaddimah. Kemudian dia akan tengok pula apa naz'ah, pertikaian dalam setiap muqaddimah. Kalau muqaddimah tersebut pertikaian daripada muqaddam dan juga tali, maka dia akan jawab persoalan-persoalan tersebut. Jadi kalau kita belajar ilmu ni, baru kita perasan, baru kita tahu oh rupanya ini tingkat-tingkat yang ditetapkan oleh para ulama. Maksudnya mereka menulis kitab-kitab mereka tu dengan susunan ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Kalau orang tak belajar, dia akan nampak sama. Macam contoh, orang yang tak belajar astronomi, dia akan nampak bintang-bintang tu bertaburan. Ini contoh saya selalu sebut lah. Tetapi kalau orang yang belajar astronomi, dia tak nampak bertaburan bintang-bintang, tapi dia nampak adalah zodiak-zodiak. Oh, ini Pisces, ini Scorpio, ini burung siapa lagi saya tahu tu lah sebab saya Pisces, Scorpio, ini Leo. Dia nampak susunan bintang-bintang tersebut. Tapi kita yang tak belajar ni ilmu astronomi, kita nampak sebab tu lagu-lagu kan, bertaburan bintang di langit. Orang yang tak mengaji, dia nampak bintang tu bertabur. Tapi kalau orang yang mengaji, dia akan kata bintang-bintang yang bersusun, berbentuk zodiak-zodiak, dia ada kedudukan dia yang tidak berubah. Dia cuma berubah dari segi apa panggil kedudukan dia saja, tetapi susunan dia adalah susunan yang sama, tidak berterabur tapi bersusun. Jadi ilmu begitu juga dalam bab penulisan tentang perbahasan dalam setiap ilmu. Okey. Kemudian mana tu tadi? Okey. Ini takrif alim ta'annahu yu'khazu min at-ta'rif al-mawdu' ini. Okey, ini saja kaya tu. Okey, yang takrif yang pertama diambil daripada mawdu' ilmu, takrif yang kedua diambil daripada ghayatuhu, tujuan ataupun ghayah ilmu. Sebab tu ilmu ni penting, sebab kita boleh tak kenal pasti dan apa yang dikendaki oleh musannif. Wasani,
Kana maksud hadhihi risalah bayan kaifat at-tanazul ala wajh al-haq ikhtisar ala al-musannif. Jadi dia kata risalah ini menjelaskan tentang kaedah perbincangan dengan jalan yang dengan bentuk yang sebenarlah. Okey, at-taraddud. Apa itu at-taraddudi? Al-lughata az-zihabu ma'al al-i'ab, iaitu pergi dan pulang. At-taraddud kan saling berbalas-balas. Al-muhawarah baina syakhsaini. Muhawarah itu percakapan ataupun perbincangan di antara dua pihak ataupun dua individu, bi an yasma'a kullu minhuma kalam al-akhar, iaitu setiap daripada mereka kedua mendengar kalam yang lain, orang lain, pihak yang lain. Summa yarudu alaih, kemudian membalas kalam tersebut. Maka dia mengeluarkan takrif ini bila sebut at-taraddud. Perkataan taraddud itu taraddudi itu mengeluarkan mukhalafah mutafakkiraini fi nisbah ma min ghairi takallum, iaitu perbezaan dua orang yang berfikir pada satu perkara tetapi tidak takallum, tidak berbicara. Fala takuna munadharah, maka tidak berlaku munadharah. Wa kadzala yakun nadhrul muallim wal muta'allim fi tarafain hukm mutakhalifain munadharah. Begitu juga perbahasan di antara pihak muallim dan juga muta'allim, pelajar dengan guru. Wal murad bi nisbah nisbah al-hukmiyah fashamala dhalika qadaya al-hamliyah wa syartiyah. Okey, nisbah hukmiyah. Bila sebut nisbah hukmiyah, maka dia merangkumi qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Jadi kalau kita tengok dalam disiplin ilmu munadharah ni, setiap hujah yang dikemukakan oleh pihak musuh, mereka akan mengemukakan, membentuk hujah-hujah tersebut dalam bentuk qadiyah hamliyah atau qadiyah syartiyah. Kemudian qadiyah tersebut membentuk muqaddimah pada qiyas dan membentuk natijah. Yang tu tugas mereka. Contoh kita pelajar pihak musuh bagi hujah cakap setengah jam. Tapi mana muqaddimah dia? Mana muqaddimah sughra? Mana muqaddimah kubra? Mana natijah? Sebab dalam penghujahan, dalam bab an-nadhar ataupun dalam bab qaul, dia mesti ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra dan juga ada natijah. Kalau tak ada, itu semua gebang kosong ataupun cakap kosong, goreng. Tapi kalau orang yang berdebat dengan kita tu tak mengemukakan dalam bentuk muqaddimah ataupun dalam bentuk kias, itu tugas kita. Kita yang kena pasti mana muqaddimah sughra dia, mana muqaddimah kubra dia, mana natijah dia. Apa natijah dia? Apa yang yalzimu minal muqaddimah tadi? Natijah. Itu kata apa? Tahap yang sangat tinggi dia punya level dia. Okay, sebab bila mutakalimin dia nak kata alam hadis, apa muqaddimah dia? Muqaddimah dia al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Jadi alam hadis. Itu kita kata. Bila setiap dakwaan, maka mesti dia ada dalil. Jadi setiap dakwaan mesti ada dalil. In kunta da'iyan fadalil wa in kunta naqilan fasihah. Sekiranya kamu seorang yang mendakwa, maka datangkan dalil. Qul hatu burhanakum, dalam ayat Al-Quran kan mencabar. Okey, kemudian taraddud. Jadi sawa'un kana nisbah sarihan ka qauluna, seperti kita kata al-witru mandub. Ini contoh witir itu sunat. Au dimniyah wa hiya qadaya allati yatadammanuha ta'rif. Jadi qadiyah ini mengandungi ta'rif wa taqsim wa ba'du murakkabah an-naqisah. Ini kita akan jelaskanlah nanti. Okey ayat fa aksar. Okey, ala tarudud baina syakhsaini. Okey, fa aksar qad takunu baina syakhsin fa aksar min janib, syakhsin fa aksar min janib akhar, wa ta'biru bi syakhsaini yashmal sa'il wal mu'allim. Okey, kita dah mula masuk dah ni tentang istilah-istilah dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Okey, baina syakhsain, iaitu syakhsain yang dimaksudkan dengan syakhsain itu ataupun banyaklah dia kata, sama ada lebih. Itu lebih, dia sebenarnya lebih merujuk kepada dua pihak lah. Sama ada kalau kita tengok dalam perdebatan, ada dua orang, pihak ni dua orang sebelah sana. Sama ada seorang itu mencukupi. Yang paling penting adalah dua pihak, dua individu, yang mana merangkumi as-sa'ilah. As-sa'ilah ni adalah kat sini okey, kecil sikit okey, as-sa'ilah. Okey, ini adalah pembangkang. Al-mu'allil adalah
pencadang ataupun boleh guna istilah yang mana kita suka. Banyak istilah. Wa sahibut ta'rif, dan sahibut ta'rif ni adalah orang yang mengemukakan ta'rif. Wa taqsim, orang yang mengemukakan taksim. Fal muradu bi syakhsaini mutaqalifaini fi nisbah allazani yakunu qawlun kulli minhuma yukhalifu qawlu sahibi fa kharaja zikra mutaqalif dalil ma'a ittihadil madlul kama law kana kullu minhuma yusbitu matluban wahidan bidalil yukhalifu dalil akhar. Jadi bila sebut dua ini, dia mengeluarkan dua orang yang bercanggah pada dalil, tetapi ittihad madlul. Benda yang nak ditunjuk tu adalah madlul yang sama, tapi dalil yang berbeza. Hanya berbeza daripada sudut dalil. Nanti kita akan jumpa insya-Allah benda ni dengan berserta dengan contoh. Okey, yang keempat, yaqsidu kharaja bi ad-daf'u li nisbah biduni qasdin, iaitu mengeluarkan bangkangan yang tanpa tujuan. Kama law kana syakhsun yuqimu dalilan 'ala nisbati ma fa tasdara min akhar man'un li ahadain muqaddiman zalika dalil fala yusamma zalika munazara, maka tidak dinamakan munazara. Okey. Kama law kana syakhsun, seorang mendirikan dalil 'ala nisbatin, berkenaan dengan suatu perkara, fa sadara min akhar, maka terbit daripada pihak yang lain, man'un, iaitu menghalang. Man'un ni adalah satu tugas yang dimainkan oleh as-sa'il, as-sa'il, pihak yang pembangkang. Okey, li ahadai ni salah satu daripada muqaddimat. Okey, ni dia bagi contohlah. Okey. Zalika dalil fala yusamma zalika, maka tidak dinamakan sebagai al-munazara. Kullu wahidin minhuma tahsih qawlihi, iaitu yang mana kedua-dua pihak yang nak mengesahkan dakwaan dia, wa ibtalu, dan nak membatalkan dakwaan musuh dia ataupun pihak lawan dia. Ma'a rukbati kullu minhuma fi zuhuril haq, yang mana kedua-duanya itu bertujuan untuk nak mendahirkan kebenaran. Jadi saya ingat bab hak ini besok kita akan bincang lebih detail, sebab dia agak panjang perbahasan tentang zuhuril haq. Okey, adakah kedua-dua pihak kena zuhuril haq ataupun sebahagiannya hak? Sebab dalam Islam yang hak itu adalah jelas, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Dan al-haq ini contoh kalau dalam ilmu akidah, yang hak itu adalah sebab agama Islam itu mengandungi ataupun membawa elemen hak kebenaran tersebut. Jadi al-haq ini sangat penting untuk dibincangkan. Jadi saya ingat kita sambung esok hari. Kalau setakat ni ada apa-apa soalan untuk kita bincang. Bagi pandangan boleh tak, Profesor? Boleh. Ni saya tengok, ni tempat saya lah. Saya tengok dalam ilmu munazarah ni, banyak gunakan dalam mantik ni, dalam tanaqud, yang ni dua yang bermukhalafah tu, dia nak masing-masing nak mempertahankan dua qadiyah yang mereka saling tanaqud tu. Betul tak, Profesor? Dia bukan dua qadiyah, satu qadiyah, dua nisbah hukum tersebut. Dia qadiyah yang sama tetapi dua hukum. Di antara contoh qadiyah dia alam. Seorang hukum alam hadis, seorang hukum alam qadim. Okey. Kalau yang dimaksudkan lah maksudnya. Tapi kalau Bamek masuk kedua-dua qadiyah tu alam hadis, itu satu qadiyah, alam qadim itu adalah satu qadiyah. Tak ada masalah. Okey Jelas tak? Contohnya macam ni lah, maksudnya contoh macam seorang tu kata Zaid ni alim. Lagi kata Zaid ni bukan alim. Jadi masing-masing berdebat lah. Ya, contoh kalau dalam fiqh dia kata satu mazhab kata witir ini sunat, satu mazhab kata tak, witir ini wajib. Itu nisbah yang berbeza, nisbah hukumnya. Dalam satu qadiyah ada dua nisbah terhadap ilmu mantik, dalam ada satu perkara, contoh witir tadilah. Okey. Yalah, ada lagi soalan di Facebook. Ustaz, bagaimana Ustaz ni apa, ada konspirasi, dia tak ada mukadimah, dia terus dia kata apa
dalam Quran dengan hadis dia sebut ada binatang adapah. Sedangkan dapah tu sifat dia zanni. Disangka dengan sangkaan yang kuat, bukan secara qat'i. Jadi diorang kata benda tu itulah yang mutawatir, yang perlu diikut. So kita ni semua dah ikut WHO. Macam mana tu Ustaz? Who tu apa? WHO, WHO. Oh, WHO. Okey. Dia dalam penentuan di antara qat'i dan zonni ni adalah kadang-kadang ada benda yang kita sepakat dan kita sepakat benda itu qat'i, itu benda zonni. Tapi dalam bab zonniyat ni kebanyakan ahkam aduniyawiyah yang bersifat, contoh macam SOP, macam dia ada benda yang tidak sampai ke tahap yang qat'i 100%. Tapi dia lebih kepada qala betul zon ataupun zon yang kuat, mesti 50% ke atas. Jadi kalau contoh kita kata vaksin ini 100% dapat mencegah COVID. Tapi dakwaan kita 100% itu adalah sesuatu yang tak sepatutnya kita kata, sebab dalam kajian sains vaksin ini dia ada persen dia. Vaksin ni ada 80%, vaksin ni 80%, 89%, ada 90%. Jadi itu adalah benda-benda yang kita tahu kalau betul zon ataupun zon benda yang zonni. Kita jangan qat'ikan benda yang zonni. Itu juga dalam bab apa-apa SOP ke apa ke. Cuma golongan ni mereka ambil yang 1% yang fail itu dijadikan sebagai qat'i. Itu masalah golongan teori-teori konspirasi ini. Dia bukan melihat kepada aglabiah, majoriti ataupun kebanyakan, tapi melihat kepada yang syaz itulah. Kalau kita panggil dalam kaedah ilmu statistik, kita kata outliers. Outliers inilah yang diangkat. Dia kata contoh, ada seorang pelajar di kampung tu, dia tak pergi sekolah pun, tapi dia alim, dia pandai membaca. Dengan sebab seorang budak ni tak pergi sekolah je, dia boleh buat hukum general, kan? Dia takmimkan hukum tersebut. Dia tak payah pergi sekolah semua sebab dengan sebab seorang budak ini saja tak payah pergi sekolah. Itu wahmi, itu waham. Sebab tu kalau kita tahu madarik, peringkat madarik ilmu tu, yakin, zon, syak, waham, dan lebih bawah lagi, dan kita tahu takat mana penghujahan mereka. Jadi kebanyakan hujah-hujah golongan teori konspirasi ini, mereka menjadikan qadah-qadah wahmiah. Ini kalau kita belajar dalam mantik, bab sinatul qiyas, dan dalam bab mukhalatat, dalam bab kias-kias yang digunakan kias yang salah. Jadi sebenarnya hujah mereka ada mukadimah sughra, ada kubra, tapi mukadimah itu madah dia adalah madah yang salah. Bentuk ataupun material yang dakwaan tersebut yang salah. Macam kita tadi lah, Ahmad tak pergi sekolah, Ahmad pandai baca, jadi natijah dia tak perlu pergi sekolah, kan? Jadi dia nak takmimkan benda yang syuzuz, yang persennya rendah, nak dibesarkan. Begitu. Faham tak saya? Jelas tak? Tapi Ustaz, diorang menggunakan ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 20 yang kata Tuhan jika mereka mengetahui kamu situ akan binasa. Nanti bagi kat saya dalil mereka tu, sebab nanti bila hujah, walaupun dia guna ayat Quran, Ustaz sebut mana kitab Imam Ghazali, dia nak guna ayat Al-Quran tu untuk mendukung pendapat dia. Sebab tu kita tengok ajaran sesat pun semua guna ayat Quran, tetapi penggunaan dalil yang salah lah. Kita akan kritik pada dalil dia. Dalil ni tak bertepatan dengan dakwaan. Sebenarnya dalil ni merujuk kepada benda lain, tapi kamu jadikan kena perhalusi setiap hujah mereka tu, tengok mana titik lemah dia. Nanti kita akan belajar tentang al-man'u, al-naqdu dan juga al-mu'aradah. Kita akan tengok adakah qadiyah yang dia kemukakan itu dari segi surah dia tepat, madah dia tepat, ataupun sebaliknya, ataupun muqaddam dan tali tu benda yang talazum ataupun tidak talazum. Nanti kita akan bincang secara detail hal tersebut. Okey. Kemudian apa nama kitab? Jadi orang Ustaz ada mukadimah kubra, sugra, tapi natijah tak ada.
macam tu. Bukan, dia ada natijah tapi kias yang salah. Dia panggil al-khata' fil kias. Kesalahan dalam kias. Jadi dia ni dia panggil falasi. Dia mukhalatat. Falasi dalam penghujahannya. Dia tak semestinya bila ada hujah tepat. Sebab tu kita kata al-butlanu butlanu dalil yuaddi ila butlanu madlul. Apabila terbatalnya dalil, maka terbatal perkara yang nak dibuktikan. Okey. Kitab tahafud falasifah. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita jumpa minggu depan. Imam Ghazali ada satu kitab Al-Jadal. Apa kitab dia? Allah SWT. Saya lupa kitab dia. Tapi dia ada satu kitab tebal. Tapi kebanyakan kitab-kitab tu menceritakan tentang khilaf dalam dalam fiqh, maksud perbezaan mazhab. Dia macam fiqh muqaran lah. Tapi kebanyakan kita tengok kitab-kitab Munkis Minad Dhalal. Bukan Munkis Minad Dhalal. Saya tak sebut ni. Tahafud falasifah. Itu adalah kitab yang mengkritik ahli falsafah menggunakan kaedah adab al-bahsi wal munazarah. Kemudian kalau kamu nak tengok kitab nanti saya bagilah kitab Lubabul Uqul al-Miklati juga menggunakan kaedah adab al-munazarah dalam menilai setiap hujah yang dikemukakan. Okey, wallahu taala alam. Jadi kita jumpa esok hari. Seterusnya esok kan minggu depan. Esok kita buat seminggu 2 kali. Okey, baik. Nanti kalau yang terlepas boleh tengok kat YouTube. Kat YouTube lah, kat Facebook. Jadi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.